Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan apa yang kita tinggalkan sebelum ini, iaitulah bacaan ataupun kita punya perbincangan berkaitan dengan tafsir yang mana diringkaskan ataupun diambil poin-poinnya daripada tafsir Ibnu Kathir, yang mana di antara ilmuwan pada kurun ke-8. Jadi hari ini kita dah masuk yang ke-12. So hari ini kita dah selesai, ataupun minggu lepas kita dah selesai tentang asnaf, jenis-jenis makhluk, jenis-jenis manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keimanan. Ada yang disifatkan sebagai mukmin, ada yang disifatkan sebagai kafir, dan ada yang disifatkan sebagai munafik dengan ciri-cirinya. Jadi apabila telah selesai pembahagian jenis ataupun ciri-ciri manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka seterusnya Allah menceritakan ataupun mengkhabarkan tentang konsep ketuhanan yang wajib untuk setiap orang faham, di mana inilah asas kepada konsep tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari sudut ibadah maupun dari sudut kehidupan seharian. Maksudnya ibadah iaitulah kita punya segala amalan dari sudut solat, puasa dan seumpamanya, dan juga dari sudut rububiyah, iaitulah dari sudut bagaimana rezeki, sakit, sihat, kehidupan, kematian, kehilangan orang yang dikasihani, orang yang disayangi dan seumpamanya. Jadi itulah dia tema pada ayat yang ke-21 dan 22, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, ya ayyuha, ini adalah seruan. Maksudnya iaitulah untuk menunjukkan bahawa ada jarak yang tidaklah jauh. Wahai, maksudnya adalah jarak yang tidak jauh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah ataupun sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang mencipta kamu, khalaqa menciptakum kamu, wallazina min qablikum, dan orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa di sini maksud dia tattaqun, iaitulah apabila kamu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, maka dia adalah sebagai satu perlindungan daripada segala macam bahaya dunia dan akhirat, iaitulah keselamatan daripada azab, kesejahteraan pada sudut kehidupan.
terlindung daripada segala bahaya. Tuhan yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu, langit sebagai binaan, yakni bumbung. Allah menjadikan, maksudnya Allah memerintahkan untuk kita sembah ataupun beribadah kepadanya, yang mana dialah yang mencipta kita, mencipta orang sebelum kita, mak ayah kita, atuk nenek moyang dan yang ke belakang. Dan dia jugalah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Yang ini adalah antara orang yang claim flat earth ni lah. Iaitulah apabila adanya ayat yang menceritakan tentang firasha, bumi itu sebagai hamparan. Tetapi sebenarnya ia bermaksud hamparan sebagaimana yang kita dapat lihat pada hari ini, yang mana seolah-olah dia terbentang luas sehingga nampak seperti di mendata dan kita panggil tidak lihat adanya gelembung dan sebagainya. Bukan dimaksudkan dengan yang dikehendaki oleh mereka yang mengatakan bahawa bumi ini rata. Tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah tanah, iaitulah tanah yang kita pijak, bumi yang kita diami ini, tanah ini dia hamparan. Kerana itu apabila disebut wa ja'ala lakum alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa, dan langit itu sebagai satu bumbung, satu binaan. Maksudnya yang nak dimasukkan yang kita sedang berdiri pada hari ini, dan yang memayungi kita itu ialah langit yang Allah cipta sebagai satu binaan ataupun bumbung. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia menurunkan air daripada langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dia menumbuhkannya dengan buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu pesaing, sedangkan kamu mengetahui. Maksudnya sedangkan kamu mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang satu-satunya yang mencipta kamu, yang menjadikan tempat tinggal bagi kamu, dan yang memberi kamu rezeki. Kamu tahu semua itu. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu pesaing. Kalau kita tengok kan, dalam ayat yang berkaitan dengan Allah menurunkan air, dan daripada air tersebut ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, Allah nak cerita tentang bagaimana ia rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Kita tengok ia adalah kita panggil rezeki yang paling basic, yang semua makhluk memerlukan kepada dua rezeki ini, yang mana survival kehidupan dia, tak ada benda lain pun masih boleh terus hidup, tapi mesti ada dua ni, iaitulah makan dan minum. Air yang diturunkan ia adalah sos, sumber nikmat yang paling basic, yang mana daripada air tersebut Allah berikan pula makanan yang diperlukan oleh makhluknya, termasuklah manusia. Okey. Pada ayat ini Allah mula memberi perkhabaran tentang keesaannya pada sudut uluhiyah dan rububiyah, iaitulah sifat keesaan Tuhan, iaitu kita mentauhidkan Allah. Allah memberi perkhabaran untuk kita mentauhidkan Allah. Pada sudut uluhiyah, iaitulah ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah. Itu ialah uluhiyah, mengesakan Tuhan dari sudut ibadah. Dan kemudian penggunaan ayat ataupun perkataan di dalam ayat tersebut, Allah menggunakan rabbakum, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, Tuhan kamu, menggunakan istilah ataupun lafaz perkataan Rabb, iaitulah Rabb
maksud secara literalnya iaitulah yang mentadbir, yang mengurus, ataupun kalau kita panggil uh, kalau tarbiyatul aulad tu kita panggil tarbiyah. Ia daripada perkataan root yang sama, akar kata yang sama, iaitulah mendidik, mengurus, dan sebagainya. Maka keesaan Tuhan yang nak difokuskan pada ayat ini iaitulah dari sudut ibadah kita, yang mana mesti ada elemen tauhid di situ, mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak mensyirikkannya dengan sama ada syirik besar ataupun syirik kecil yang tersembunyi, lantaran kerana dialah yang mencipta, dialah yang menyediakan tempat dan dialah yang memberi rezeki kepada kita. Dari sudut rububiyahnya, itulah sifat Tuhan yang menjadikan seseorang itu mesti mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita tengok Allah mencipta makhluk daripada tiada kepada ada dan diberi rezeki zahir dan batin. Kalau kita tengok susunan ayat itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah cerita, Allah bagi tahu tentang manusia beribadah kamu kepada Tuhan yang mencipta kamu. Okey, daripada tak ada kepada ada. Kemudian apabila telah ada, maka keberadaan kita di atas muka bumi ini Allah tidak biarkan melainkan dicukupkan keperluan dia. Allazi ja'ala lakumul arda. Allah jadikan tempat untuk kita duduk, diam, menetap, kan? Kemudian Allah memberikan rezeki. Wa anzala minas sama', dan Allah turunkan air daripada langit. Kemudian dikeluarkan makanan daripada asbab daripada air yang diturunkan tadi untuk kita survive, untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Maka Allah telah cukupkan, telah lengkapkan. So itulah yang menjadikan seseorang itu kembali balik kepada awal ayat itu, u'budu rabbakum. Sembahlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Allah menyatakan bahawa dia adalah pencipta, pemberi rezeki, pemilik rumah dan segala isinya. Maka kepada dia sahaja yang berhak segala ibadah ditunaikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Kerana Allah cipta kamu, cipta kita. Kemudian Allah lah yang memberikan rezeki. Kemudian Allah lah yang beritahu dia pemilik rumah. Sebab dia yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita duduk. Dan dialah yang memiliki segala macam isi yang berada di dalam muka bumi ini. Maka tidaklah ada sesuatu yang lebih ataupun sesuatu yang berhak untuk disembah melainkan kepada yang mencipta segala sesuatu, yang memberikan segala rezeki, yang memiliki alam semesta ini. Menjadikan bagi Allah itu pesaing adalah dosa besar. Pesaing ini dia adalah kata lain bagi syirik, tetapi dia adalah syirik yang lebih dalam, tersembunyi, yang tak perasan, yang tidak perasan. Kalau orang pergi sembah pokok besar, orang pergi sembah kubur, itu adalah syirik yang jelas. Itu adalah syirik yang jelas. Sembah patung, kan, berhala dan sebagainya, sembah matahari, itu jelas. Tetapi Allah menggunakan fala taj'alu lillahi andada, yang pesaing, nidda. Nabi SAW apabila ditanya apakah dia dosa yang besar, antaj'ala lillahi nidda, kamu menjadikan bagi Tuhan kamu itu ada pesaing. Nanti kita tengok apa yang nak dimaksudkan dengan pesaing ni. Antara contohnya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, jangan kamu berkata la taqul masya Allah
wa fulan ataupun masya Allah wa syi'ta. Jangan kamu kata sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan fulan. Maksudnya jangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan awak. Maksudnya jadi ada pair di situ. Contohnya ada benda yang benda ni dia adalah satu yang berada di bawah kemampuan manusia untuk buat. Manusia mampu buat. Tetapi kita kena sedar bahawa walaupun manusia itu mampu buat, benda tu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam situasi sebegitu, maka jangan kita kata benda ni kalau kau tak buat tak jadi. Macam itulah kita kata dengan izin Allah dan kau, maka bolehlah terjadi, bolehlah kita buat benda ni. Salah. Itu adalah perkataan yang salah. Tetapi yang boleh untuk disebut ialah masya Allah thumma syi'ta. Iaitulah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah kemudian. Perkataan tu ada satu word thumma je, beza tu je, tapi dia membawa implikasi yang berbeza. Implikasi yang berbeza. Yang pertama tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Nabi kata macam ni sebut dia yang betul. Kemudian. Okey. Kalau di dalam antara yang diberi contoh dalam tafsir Ibn Kathir, dia kata kalau tak ada anjing maka masuk kecuri dah rumah aku. Kalau tak ni, maka begini. Maka itu semua adalah satu unsur yang boleh menjadikan ia adalah pesaing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perasan, benda-benda yang tak perasan. So di situlah Allah kata fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan bagi Allah itu pesaing sedangkan kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan yang memberi rezeki melainkan Dia. Apa ke nama ada satu riwayat yang mana disebutkan tentang tentang fala taj'alu lillahi andada ni, iaitulah ada satu riwayat yang menarik yang disebut di sini apabila seseorang itu dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah seumpama kita ada sejumlah wang yang besar. Kemudian kita membeli sesuatu. Kalau contoh yang ada di dalam ni, kita membeli seorang hamba, masa zaman ada hamba dulu, membeli seorang hamba, tetapi hamba ini dia tidak berkhidmat kepada kita, tapi dia berkhidmat kat rumah jiran. Contohnya kalau sekarang ni, walaupun dia bukan konsep hamba, tapi kalau kita beli, kita bayar ke ejen, kita dapat maid, orang gaji, kita bayar bulan-bulan gaji dia, tapi dia pergi bersih rumah orang sebelah. Dia pergi bersih rumah orang sebelah. Sedangkan kita yang bagi dia gaji, dia makan pakai dia kita yang jaga, segala keperluan dia kita yang beri, tapi akhirnya dia pergi basuh, dia pergi berkhidmat kat rumah jiran kita. Itulah perumpamaan kita apabila seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi macam-macam, kemudian kita buat ni kerana orang lain. Kita beribadah kerana orang lain. Kita kehidupan kita untuk orang lain. Itu maksud dia. Kita solat adakah untuk Allah ataupun untuk orang lain? Itu maksud dia. Itulah perumpamaan betapa rosaknya apabila seseorang itu melakukan syirik.
Nampak macam kita kata Allah itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ya betul, tetapi kita tengok dari sudut bagaimana konsep tauhid dan syirik itu, maka kita akan faham bahawa masalah syirik ini adalah satu benda yang memang bukan suatu yang boleh dibuat main. Okey, seterusnya. Habis dah. Habis. Sekejap Okey. Jadi apa yang membezakan di antara syirik yang jelas dan juga penggunaan perkataan niddun, iaitulah pesaing. Sebagaimana yang kita bincangkan tadi, apabila disebut sebagai syirik, dia jelas. Dia adalah satu perkara-perkara yang jelas yang menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai ahli kiblat kepada menjadi murtad dengan jelas, seperti dia melakukan benda-benda yang jelas menyebabkan iman dia terbatal, seperti dia menyatakan perkataan-perkataan kufur dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia faham dan tahu, bukan jahil. Seperti dia menyembah selain daripada Allah, seperti dia bernazar kepada syaitan, sembelih untuk syaitan, sembelih untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu jelas lah. Ataupun tetapi yang nidda ni, dia adalah benda-benda yang nampak macam okey, tapi sebenarnya dia adalah sebahagian daripada syirik. Cuma dia adakah dia terkeluar, menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada dianggap sebagai ahli kiblat, terbatal ataupun tidak iman dia, maka itu tidak boleh nak dihukum, kerana nidda ni dia biasanya persoalan hati, tak nampak dengan zahir. Seperti kita solat, melakukan syirik, melakukan dengan riak, dengan ujub, dengan sum'ah, benda-benda yang kerana orang lain, maka ia adalah satu syirik yang tersembunyi. Contoh dia, kita mengatakan bahawa adanya orang yang kita merasakan kerjalah yang memberikan kita kehidupan, memberikan rezeki, boleh beli makanan. Kita anggap kerja itu yang, ataupun harta kita itu yang menyebabkan kita boleh survive. Sebagaimana Allah sebut, alladhi yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka harta dia yang menyebabkan dia kekal, boleh survive. So tu nidda ni, pesaing ni adalah benda-benda yang kita dia soal hati yang begitu dalam. Kalau disebut di sini Ibnu Abi Hatim disebut Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, beliau berkata al-andad ni, syirik menjadikan Allah itu pesaing ni adalah satu benda yang ni yang kita sebut sebagai lebih tersembunyi daripada semut yang hitam pada batu yang hitam pada malam yang gelap. Dia adalah satu benda yang memang bukan sebagaimana syirik yang jelas. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim, dia kata bahawa syirik khafi ni, yang tersembunyi ni, seperti riak dan sebagainya ni, dia adalah bahrun, adalah seperti laut yang tiada tepinya. Memang sangat mudah untuk tergelincir. Kalau tak ada kau, tak jadilah benda ni. Kita tidak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Makan benda ni boleh baik, boleh sihat, begini sihat. Kita tak nafikan semua ni memberi kesan. Bagaimana memang Allah yang menurunkan kesan. Contohnya ubat, dia membuatkan seseorang itu sembuh. Yang memberi kesan, yang menurunkan kepada ubat ni sehingga dia memberi kesan itu memang Allah Subhanahu Wa Taala. Api itu membakar, ais itu menyejukkan, kan? Dan segala macam kehidupan seharian kita ni, memang semua benda dia panggil muasir, memberi kesan, tetapi dia tidak secara bersendirian. Dia tidak secara bersendirian. Dia memberi kesan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang kita kena clear lah, iaitulah pada perkara-perkara yang memang telah terbukti Allah menurunkan sesuatu itu berserta dengan kesannya. Seperti Allah menurunkan api, kesan api itu membakar. Kita kena faham, memang apa kita panggil, konsep benda yang Allah turunkan berserta dengan dia memberi kesan kepada daripada sifat dia itu, seperti api yang membakar. Kenapa kita kena faham? Supaya kita kena tahu bahawa bukan sewenang-wenangnya kita nak kata macam ni. Dia akan jadi, kalau kita tak faham konsep ni, kita akan kata tak ada masalah pakai gelang hitam yang contohnya yang dipakaikan kepada anak kecil, sebab dengan sangkaan bahawa alah, yang ini usaha je yang bagi manfaat mudarat Allah. Ini salah faham konsep. Kerana Allah tidak menurunkan kepada benda yang sebegini, Allah tidak menurunkan kita panggil kesan daripada benda tu. Dia tak macam api, Allah turunkan api, Allah jadikan api berserta dengan kesan daripada api itu, iaitu membakar. Maksudnya dia boleh memberi sebab, dia boleh mendatangkan consequences lah, kesan daripada benda tu. Adapun yang ini dia panggil tak ada kaitan, tak boleh. Sebab dia tidak diturunkan dengan tujuan itu. Jadi contoh benang, Allah tidak jadikan benang tu dengan tujuan untuk menghalang orang daripada mudarat. Tidak, Allah tak jadikan. Kalaulah kita kata macam tu, semuanya manfaat dan mudarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kata kita simpan batu di rumah, kemudian kita kata batu ini boleh menghalang daripada pencuri masuk dengan adanya batu ini. Kemudian kita kata apa kaitannya? Ini kita usaha je yang memberi manfaat dan mudarat Allah. Boleh tak macam tu? Tak boleh kan? So kita kena faham, yang pertama, apa sahaja benda yang Allah turunkan di atas muka bumi ni, dia datang sekali dengan kesan. Seperti contoh saya bagi tadi, api dia datang dengan kesan dia, iaitu membakar. Tetapi api dia membakar bukan secara bersendirian, sebaliknya dia adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sangkaan manusia. Sesuatu yang Allah jadikan, yang dia memberi kesan, contohnya batu kesan ni ialah bila kita baling dia menyakitkan. Contoh. Tetapi batu Allah tidak jadikan untuk dia menghalang orang mendapat mudarat. Seperti diletakkan di rumah, diletakkan di bucu-bucu, tak jadi. Kerana bukan itu tujuan Allah jadikannya, maka tidak boleh kita beriktikad bahawa benda itu boleh memberi manfaat dan mudarat, kerana memang bukan itu tujuan Allah menjadikan benda tersebut. Okay. Faham tak? Faham tak? Okey, wallahu a'lam.
Boleh kita collection tak sedar lah Ustaz ya. Ustaz. Ustaz. Sebab itulah kita digalakkan bila nak buat apa pun kita kena mula dengan bismillah. Dah habis kita cakap alhamdulillah supaya kita sentiasa dengan sendiri sentiasa tertanam di hati kita bahawa semuanya kita buat ni adalah dengan izin Allah. Ya, betul. Maksudnya bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata kepandaian kita, betul. Nidda dia memang bahaya kerana sebagaimana Qarun dia mengatakan dia kata qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata apa kekayaan yang aku dapat ni adalah hasil daripada pengetahuan aku. Kita faham memang pengetahuan itu Allah jadikan sebagai satu sebab untuk seorang itu mendapat kejayaan. Tetapi kita kena tahu bahawa dan kita kena sedar bahawa bukan ilmu ataupun pengetahuan itu penyebab tunggal. Sebaliknya, bagaimana Haji Shanun tersebut tadi, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan penyebab tunggal, sebaliknya dia hanya menjadi sebab sekiranya Allah memberi keizinan untuk dia berjaya. Tadi Ustaz cakap indak ayat tu kat mana Ustaz? Cari tak jumpa. Anda. 20. Anda ada. Selepas Anda ada tapi ayat 20 kan? 22. 22. Tapi Ustaz cakap indak. Anda ada tu jamak. Okey. So indak tu single. tak dengar Ustaz. Singular. Bahasa Arab. Ya. Ustaz tukar kepada indak lah maksudnya. Kalau nun dia jadi satu. Kalau anda dan dia jadi banyak. Jamak. Kita masuk solat surat 28. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lambat dah. Sorry. As-salawatul khamsu wa awqatuha. Solat fardu yang 5 dan waktu-waktunya. Wa awqatuha, waktu-waktunya. Kalau sini tulis waktunya kan. Kalau yang lebih tepat waktu-waktunya lah. Dia panggil jamak dia. Kalau satu jadi waktun. Bahasa Melayu ke waktu kan. Waktu. Kalau banyak ataupun dipanggil plural awqatuha, awqat. Awqat. As-salatul mafrudatu khamsun. Solat fardu ada 5. Solat fardu ada 5. Yang ini adalah kita panggil solat yang wajib, yang disepakati.
Ada sebenarnya sebahagian mazhab yang menambah solat-solat lain yang juga wajib tetapi dia tidaklah sampai sebagaimana solat fardu yang 5. Contohnya dalam mazhab Hanafi dia mengatakan solat witir itu wajib kerana tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi walaupun satu kali. Contoh lain solat hari raya. Solat hari raya. Sebahagian mazhab mengatakan wajib kerana setelah dia telah disyariatkan, maka kemudian tidak pernah ditinggalkan. Okay. So, tetapi itu adalah perselisihan yang mana tidak ada kesepakatan pada kewajipan dia. Tetapi solat 5 waktu ini adalah kewajipan yang disepakati, dia panggil al-ma'lum fid din bid darurah. Manusia ataupun dia adalah benda yang diketahui secara darurat. Maksudnya tak ada keuzuran, tak ada excuse untuk seseorang itu kata dia tak tahu yang solat wajib 5 kali satu hari. Walaupun dia teruk macam mana pun, tonggang langgang je ni pun hidup dia, tetapi dia tahu solat fardu yang 5 ini. Okey. Zuhur. Yang pertama zuhur. Kenapa zuhur disebut sebagai solat yang pertama? Sebab di dalam Quran sebut aqimis solata lidulukis syams. Lidulukis syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Dulukis syams ni maksudnya apabila matahari telah condong ke arah barat. Maksudnya dia dah tergelincir. So di situ ada 2 solat, iaitulah zuhur dan asar. Ila ghasakil lail, sehinggalah pada pertengahan malam, iaitulah solat maghrib dan solat isyak. Wa qur'anal fajr, dan juga qur'anal fajr, iaitulah solat fajar. Dinamakan sebagai Quran, solat fajar itu. Dia kalau golongan yang tidak menerima hadis sebagai sumber perundangan, mereka yang dinamakan anti hadis, itu yang ada yang mengatakan bahawa solat ada 3 je. Sebab dalam Quran sebut aqimis solat liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. 3 je. Tetapi sebenarnya ia tidak boleh difahami begitu kerana dalil ni, nas Al-Quran itu dia bersama-sama bersekali difahami dengan amalan ataupun perbuatan Nabi SAW. Okey, zuhur wa awwalu waqtiha, permulaan waktunya adalah apabila matahari condong ke arah barat. Wa akhiruhu, dan waktu dia berakhir idza sara, ketika menjadi ataupun ketika panjang bayang-bayang objek sama dengan objeknya selepas condongnya matahari ke arah barat. Maksud dia apabila matahari telah mula tergelincir, maka bermulalah waktu zuhur. Dengan arti kata lain, apabila telah ada bayang-bayang yang terkeluar daripada objek, sehinggalah bayang-bayang itu sama dengan objek, maka berakhirlah waktu zuhur dan bermulalah waktu asar. Wal asru wa awwalu waqtiha, dan asar itu waktu permulaan dia ialah az-ziyadatu ala adh-dhillil mithli, iaitulah ketika panjang bayang-bayang objek itu melebihi objeknya. Maksudnya bayang-bayang lebih daripada objek . Dan waktu akhir dia ialah
waktu berakhir, wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu berakhir dalam waktu ikhtiar, iaitulah sehingga panjang bayang-bayang objek itu 2 kali ganda objek. Maksud waktu ikhtiar ni ialah pada asalnya kita tak boleh melebihi daripada waktu ikhtiar untuk buat. Kalau kita sengaja, itu boleh juga dianggap sebagai satu kesalahan. Dia panggil, kalau dah habis waktu ikhtiar, dia panggil mula masuk, ada orang sebut dia sebagai waktu darurat. Ada juga kalau dalam ni sebut, kalau dalam buku ni disebut waktu jawaz, waktu yang harus. Waktu yang harus, manakala akhir waktu dalam waktu jawaz disebut, ialah sehingga tenggelamnya matahari. Bukan boleh suka-suka untuk kita melewatkan. Pada asalnya tak ada dosa, tak ada kesalahan untuk kita solat pada mana-mana waktu di dalam tempoh itu. Tetapi tidak boleh sehingga terkeluar daripada waktu ikhtiar, iaitulah waktu pilihan dipanggil kalau bahasa Melayu dia, waktu yang sepatutnya buat. Kalau lepas daripada waktu tu dipanggil darurat. Kalau ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan kita tak boleh nak solat pada waktu ikhtiar. Itu maksud dia. Tetapi pada asalnya solat pada awal waktu itu memang afdal, sebagaimana Nabi sebut. Apabila sahabat tanya, apakah solat yang paling afdal? Apakah amalan ibadah yang paling afdal? Nabi SAW sebut antaranya ialah as-salatu fi waqtiha, solat pada waktunya, yakni pada awal waktunya. Tetapi kalau dari sudut konsep time frame tu, dia tidaklah berdosa kalau dia melewatkan solat selagi mana tidak keluar waktu. Yang menjadi berdosa dia melewatkan solat sehingga terkeluar waktu. Dia jadi tak baik je lah, tapi tidaklah dianggap sebagai berdosa. Wal maghrib waktuha wahid. Waktu maghrib ni satu je, iaitulah tenggelamnya matahari. Wa bimiqdari ma yu'adhdhin wa yatawadda wa yasturu al-awrah wa yuqimu as-salah wa yusalli 5 rakaat. Waktu maghrib ni sebenarnya pendek je. Bukannya dia, orang kata dia sampai habis waktu isyak. Tak. Sebenarnya waktu maghrib yang dia panggil waktu yang betul, waktu solat maghrib itu ialah apabila telah tenggelamnya matahari. Dan kalau kat sini dia bagi kadar dia, tempoh dia, iaitulah kira-kira kadar azan, wuduk, tutup aurat, iqamat dan solat 5 rakaat. Maksudnya itu sahaja waktu maghrib. Kalau kita senang nak kata, sebelum hilanglah merah-merah tu, sebelum belum betul-betul menjadi gelapnya malam. Isyak belum lagi. Tetapi adakah kalau telah lepas daripada waktu itu dianggap sebagai qada? Tak juga, tidak dianggap sebagai qada. Sama juga sebagaimana waktu asar tadi kita panggil waktu darurat, yang mana kalau tak ada apa-apa dia memang bersalah lah seseorang itu. Dia dianggap bersalah kerana dia sengaja melewatkan solat. Kalau yang maghrib ni. Okey. Solat isyak. Wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Wa fil jawazi fi tulu'il fajr tsani. Waktu solat isyak itu adalah apabila hilangnya asy-syafaqul ahmar. Itulah yang kita panggil kemerah-merahan yang berada di atas langit. Wa akhiruhu, dan waktu akhir dia ialah yang ikhtiar. Maksud waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sulusul lail, 1/3 malam. 1/3 malam.
1/3 malam ni kita kira daripada mula maghrib sampai subuh. Contohnya kalau sekarang maghrib pukul 7 something dan subuh sebelum pukul 6 something. Kita letaklah pukul 6 lah, senang nak kira. Contoh. 7 sampai 6 ada 13. 13 tu dibahagikan dengan 3. 13 bahagi 3. Kalkulator. 13 bahagi 3. So 4 jam 33. 4 jam setengah. 4 jam setengah. So 8, 9, 10, 11 setengah. 11 setengah. Lebih kurang pukul 12 lah. Lebih kurang pukul 12. Maka itulah dipanggil waktu ikhtiar. Yang mana pada asalnya tak boleh kita untuk sengaja untuk keluar daripada waktu itu dan kita solat selepas daripada waktu itu, iaitu dipanggil waktu jawas. Itulah sehingga terbitnya fajar yang kedua, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Faham Maksud dia, pada asalnya dianggap sebagai telah melewatkan solat dengan sengaja, yang dianggap sebagai satu kesalahan kalau dia itu sehingga lepas daripada waktu ikhtiar kepada waktu jawas, kepada waktu harus. Waktu harus itu hanya kita panggil waktu kecederaan, yang mana boleh untuk kita buat sekiranya bukan dengan sengaja untuk kita melewatkannya. Faham Wasubuhu, dan solat subuh itu, solat fajar, wa awwalu waqtiha, baris tu salah, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri sani, terbitnya fajar yang kedua, yang fajar sadiq lah. Dia ada dua fajar, iaitu fajar sadiq dan fajar kadhib. Fajar sadiq ni dia punya putih tu mendatar kan. Kalau fajar kazib ni, fajar yang belum masuk waktu ni, dia seakan-akan menegak. Wa akhiruhu fil ikhtiar ilal asfar, dan akhir waktunya dalam waktu ikhtiar ialah sehingga hari terang. Manakala akhir waktunya dalam waktu jawas adalah sehingga terbit matahari. Maksud dia sebelum terang, sebelum ilal asfar, sehingga boleh nampak orang dengan jelas. Maksud dia itu adalah waktu ikhtiar yang mana sama juga tak boleh sengaja untuk dilewatkan. Tapi kalau tertidur, maka selagi mana belum lagi terbitnya matahari, maka dia dibolehkan untuk solat. Adapun kalau dah terbit matahari, maka dia solat juga, dia solat juga macam biasa. Cuma dia anggap sebagai tak kira nak dianggap sebagai qada ke ataupun dianggap sebagai solat seperti biasa, tak ada masalah. Cuma dia itu adalah bagi orang yang terbabas, bukan sengaja. Tapi kalau dia dah tahu dia memang jenis payah bangun pagi, tapi dia pergi tidur lambat, maka ni masalah juga. Yang ini ditakuti ia termasuk daripada sengaja. Sebab itulah ada hadis daripada Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Disebutkan bahawa Nabi SAW dia tak suka kalau dia suka tidur selepas maghrib dan berborak selepas isyak. Sebab apa dia tak suka tidur selepas maghrib? Sebab dia takut nanti terlajak tak solat isyak. Kalau berborak selepas isyak, nanti dia takut ia penat sehingga susah nak bangun untuk solat malam ataupun solat fajar, solat subuh. Tapi sekarang ni memang budaya kita kan. Lepas isyak tu dia panggil family apa? Ni lah family bonding, tak apalah. Duduk tengok TV dan sebagainya kan. Menghadap handset. Saya pun menghadap juga, cakap je.
Okey. Lepas isyak selalu ada banyak kuliah online Ustaz. Kuliah online, masya-Allah. Ustaz, nak tanya soalan boleh? Sebelum pergi tempat lain. Boleh. Ada satu hadis katanya Nabi kata kalau lewat macam mana pun solat juga subuh tu. So solat tu nak qada ke macam mana dia? Ada kan hadis macam tu? Kalau tanya saya, solat macam biasa lah. Bukan macam di biasa. kerana dia tidak sengaja. Tapi qabliyah subuh tu yang qada kan Ustaz? Itu dinamakan qada. Solat qabliyah subuh kita buat subuh ada qada. Dia tidak semesti orang yang menjaga solat tu. Tiba hari tu kita nak, so kita pun solat. Putus-putus lah. Sekejap saya ambil earphone. Sekejap, dia kacau lah. Sekejap. Sekejap. Sorry, earphone tinggal lah dekat dalam kereta. Tak apa. Solat kita panggil solat sunat subuh, kalau kita terlepas, so kita solat selepas daripada subuh tu, walaupun kita bukanlah hari-hari solat sunat. Contohnya ada hari tiba-tiba kita rajin kan, tapi kita dah solat subuh dulu, kemudian boleh saja untuk kita solat sunat selepas itu qada. Kalau macam kita terlewat bangun, kita nak solat subuh tu, walaupun lewat, kita tak payah qada kan solat subuh tu. Tapi yang ada bab solat qabliyah tu, macam mana? Sebelum solat subuh tu ke atau selepas solat subuh pun boleh? Macam mana? Kalau berdasarkan hadis Nabi yang Nabi terlewat bangun itu, baginda dia solat fajar terus. Solat fajar terus. Niat biasalah, maksudnya tak payah sebut qada Niat biasalah. So solat subuh ajalah, tak ada solat qabliyah. Tadi. Okey, seterusnya kita ambil sikit syarat wajib. Syarat-syarat wajib solat. Wa syaraitu wujubis salat thalathatu asya'. Syarat-syarat wajib solat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Ketiga-tiga syarat ini adalah batasan taklif, iaitu tanggungjawab kepada kewajipan daripada Allah. Maksud dia syarat wajib, bukan syarat sah. Kalau seorang itu tak balik lagi pun dia sah. Tetapi kalau dia tak Islam dan dia tidak berakal, yang itu memang tak sah lah. Memang tak sah. Memang tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, berakal ni Ustaz. Berakal maksudnya berakal yang normal lah. Maksudnya bukan gila ke apa.
Cuma saya nak tanya tentang orang yang dah sampai tahap nyanyok ni. Macam mana Ustaz? Nyanyok. Ustaz tahu nyanyok? Maksud nyanyok. Lupa. Lupa sangat. Macam mana tu Ustaz? Batasan akal dia memang satu, lagi-lagi sekarang ni kemajuan perubatan dengan kita dapat tahu someone tu dia ada autism lah dan sebagainya. Maka di situ memang batasan berakal itu, tetapi secara am berakal maksudnya dia memahami apa yang dia buat. Dia faham apa yang dia buat. Maksudnya dia sedar. Dia wa'i, dia maksudnya dia tahu apa yang dia buat. Kalau sampai dia tak tahu apa yang dia buat, maka itu tidak menjadikan dia wajib untuk solat. Tetapi contohnya ada kalau saya ada seorang kenalan, bukanlah kenalan yang rapat, kenal macam tu je. Dia autis tapi dia dah sampai buat master tau kat UIA. Dan menarik dia buat dia punya tesis tu fake autism. Fake autism. Dia bagi tata cara ibadat, solat, puasa dan sebagainya bagi orang autis. Dan autis semua kita tahu dia ada minor kan dan sebagainya kan. Kalau dah sampai yang memang tak boleh berfikir dengan waras, memang tak wajib lah. Begitu juga orang yang nyanyuk. Orang yang nyanyuk kalau dia memang dia tak. Tapi nyanyuk ni dia ada ketika dia elok, ada ketika dia tak elok, betul tak? Ataupun salah. Saya pun tak ada pengalaman dengan Ustaz, tahap nyanyuk ni ada tahap dia. Tahapnya minor tu maksudnya ada kala dia ingat, ada kala dia lupa, tu memang dia kena solat. Ini maksud saya nyanyuk 100% lah, 100% nyanyuk ni. Kalau dia nyanyuk 100% memang dia jenis memang tak boleh, kita panggil tak ingat jalan ikut dan dia kan dan sebagainya. Maka dia dianggap tidak sempurna akal lah. Memang tak sempurna akal dan tak wajib solat. Lebih-lebih lagi kalau dia sama dengan macam orang gila, orang yang pitam, maka dia tidak diwajibkan untuk qada lah kalau ketika mana dia dah sedar. Dia tidak diwajibkan untuk qada solat dia apabila dia telah sedar. Kerana apa? Kerana dia tidak Beza ketaranya orang yang nyanyuk 100% ni memang orang gila, dia memang tak diwajibkan solat. Dibezakan dengan orang yang sakit teruk tapi masih dalam masih ada kesedaran dia kena tak buat solat semampunya. Dan orang yang sakit dalam koma je yang tak perlu buat solat sebab memang dia tak sedar dia. konsep dia sama je Hajah Shanum. Konsep dia sama. Macam orang koma, macam orang gila, orang pitam. Yang mana dia tu semua adalah konsep yang sama, iaitulah tidak berakal. Macam orang koma, dia tidak berakal. Maksud tak berakal ni bukanlah semestinya gila lah kan. Macam nyanyuk tu pun bukan gila kan. Autis tak gila. Tapi maksud di situ ialah ketidaksempurnaan dia untuk berfikir pada ketika itu. Dan juga dia tak tahu apa yang berlaku pada ketika itu. Dia kewarasan yang tidak sempurna. Konsep dia sama. Kalau ketika mana dia sedar, maka ketika itu dia mesti solat macam biasa. Tetapi ketika mana nyanyuk dia datang contoh, maka ketika itu dia tidak diwajibkan solat. Dan adakah dia perlu menggantikan pada waktu yang lain? Tidak. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada Haji. Ada. Ingat saja Ustaz. Saya ada dengar ceramah-ceramah agama lah dekat surau dan masjid kan. Jadi ada pendapat daripada Ustaz. Kalau kita nak solat, terlebih dahulu kita perlu pelajari sifat-sifat 20.
mengenal Allah dulu. So apa pandangan Ustaz dapat dalam perkara ni? Uh, pada pandangan saya, kalau kita lihat pada hadis contohnya, bukanlah nak suruh, bukan nak kata literal pada hadis, tetapi nak faham konsep mengenal Allah itu. Kalau kita lihat pada hadis Muaz ketika mana Nabi menghantar Muaz ke Yaman untuk berdakwah, maka kita dapat faham ketika itu Nabi kata kalau mereka menerima, iaitulah menerima konsep tauhid ini, Tuhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, maka kamu ajarkan dia solat. Kalau dia terima, maka kamu ajarkan dia tentang zakat dan seumpama dan seterusnya hadis tu. So maksud dia dia memang jadi, kalau kata seorang itu dia mesti belajar tahu sifat 20 kemudian baru boleh solat, sejauh mana kefahaman yang perlu untuk dia faham? Itu pun satu isu juga. Itu pun satu pada saya lah. Sebab dia, kalau kita tengok, kalau sifat 20 ni selain daripada, ialah kalau secara umum senang lah, tapi kalau dalam lagi dia complicated. Dia begitu complicated. Tetapi pada asalnya memang seorang itu dia mesti sedar tentang konsep ketuhanan secara asas. Itulah yang dimaksudkan mengenal Tuhan. Dia tahu bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidup dan mematikan. Konsep-konsep asas yang secara fundamental seorang itu telah terima dan telah beriman, maka telah sempurna iman dia. Kalaupun dia mati sebelum dia belajar tauhid sifat 20, dia adalah seorang yang beriman dan iman dia sempurna dah. Sempurna dah iman dia. Itu maksud dia. Tapi kalau kita nak, kalau kata yang macam Ustaz tu sebut, belajar sifat 20 dulu baru solat, saya rasa yang nak dimaksudkan oleh Ustaz tu ialah belajar mengenal Tuhan secara asasnya. Maksudnya ialah yang cukup sekadar untuk memenuhi kehendak tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Maksudnya dia tahu tentang Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidup, Allah yang mati, Allah tahu segala sesuatu. Konsep tu secara basic dia jelas dah, dia telah sempurna iman dia, dan of course lah wajib untuk dia solat selepas itu. Okay, terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dah pukul 4. Saya rasa cukup sekata buat. Nak zuhur, asar lah. InsyaAllah kita tangguh dan kita sambung pada minggu hadapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.